Pencemaran alam sekitar. Kita tengok pencemaran udara. Pencemaran udara ini ada dua jenis, yaitu pencemaran udara secara semula jadi dan juga pencemaran udara akibat aktiviti manusia. Secara semula jadi, ini contoh, gunung berapi, ribut pasir. Gunung berapi ini, kalau kamu tengok warna ini menunjukkan tinggi kandungan sulfur dioksida, salah satu bahan pencemar dalam udara. Okey, aktiviti manusia, pencemaran udara banyak disumbangkan oleh pembakaran bahan api fosil. Petrol, diesel, arang batu untuk kegunaan kilang, untuk kegunaan kenderaan. Okey, penerbangan, perkapalan. Okay. Gas utama yang dibebaskan ialah karbon dioksida. Seterusnya karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Kesemua ini ada kesannya kepada manusia. Contoh, karbon monoksida. Karbon monoksida ini sangat toksik, beracun. Karbon monoksida akan bersaing dengan oksigen untuk bergabung dengan hemoglobin di dalam darah. Jadi akibatnya kurang oksigen diangkut di dalam darah menyebabkan kita lesu, pengsan dan seterusnya boleh mati. Itu keracunan karbon monoksida. Karbon dioksida pula menyebabkan fenomena kesan rumah hijau. Apa dia rumah hijau? Rumah hijau ni rumah kaca orang putih. Di barat dulu susah mereka mau tanam tanaman tropika sebab suhu di sana terlampau sejuk. Jadi rumah kaca diguna supaya mereka boleh menanam tanaman tropika seperti pisang, lada dan sebagainya. Apa kelebihan rumah hijau atau rumah kaca ni? Kalau haba masuk, haba akan terperangkap, sebahagian besarnya akan terperangkap di dalam. Jadi, walaupun suhu di luar mungkin 18 darjah Celcius, tapi suhu di dalam ini boleh meningkat mungkin sekitar 30 darjah Celcius. Boleh dilaraskan suhunya. Terlampau panas boleh dibebaskan, dikeluarkan. Kalau sejuk, dipanaskan. Ibaratnya kita duduk dalam kereta tutup cermin. Kamu boleh rasa tu bahang panasnya. Okey, apa berlaku? Bila terlampau banyak gas karbon dioksida di atmosfera, gas karbon dioksida itu menjadi selimut kepada bumi. Sepatutnya cahaya matahari sebahagian besarnya akan dipantulkan balik ke angkasa sebab dalam cahaya ada haba. Kenapa? Sebab permukaan bumi sebahagian besarnya adalah air dan air adalah berkilat. Bila berkilat maka memantulkan cahaya. Dan juga kalau kamu tahu kutub utara dan kutub selatan berwarna putih. Jadi bersifat pemantul juga. Memantulkan cahaya dan haba itu balik ke angkasa. Bila ada lapisan gas karbon dioksida yang tebal di atmosfera, maka gas karbon dioksida itu bertindak sebagai selimut kepada bumi. Jadi akibatnya haba atau cahaya yang dipantulkan tadi, haba yang dipantulkan tadi dipantulkan balik ke bumi. Dan akibatnya bumi semakin panas. Ini yang dipanggil kesan rumah hijau. Sama konsepnya dengan rumah hijau. Apa kesan yang ketara daripada pemanasan bumi? Okey, yang kita alami sekarang ini yang jelas ialah ketidaktentuan cuaca. Di Malaysia kalau dulu masa cikgu kecil-kecil hujung tahun baru banjir. Sekarang ini bila-bila masa boleh banjir. Pertengahan tahun ke, suku tahun ke. Okey, kalau di barat ribut. Ribut semakin kerap. Puting beliung semakin kerap. Okey, kenapa ribut dan puting beliung berlaku? Sebab
Kalau udara itu panas, macam kita masak air panas tuh, kamu nampak perolakan air itu bergerak, berolah. Begitulah yang berlaku pada bumi. Bergolak nih kita punya atmosfer, berlaku perolakan, maka keraplah berlaku ribut dan ini puting beliung. Bila bumi panas, maka banyak air tersejat daripada bumi. Bila banyak air tersejat, maka awan semakin tebal. Bila awan semakin tebal, maka hujannya semakin kerap dan semakin lebat. Dan bumi diramal akan menjadi semakin panas. Bila semakin panas, maka ketidaktentuan cuaca pun akan semakin bertambah. Maknanya banjir lebih kerap, ribut lebih kerap. Dan di setengah-setengah tempat pula berlaku kebakaran hutan akibat pemanasan bumi. Kalau di Australia, di US biasa sampaikan mereka gunakan kapal terbang dan helikopter untuk memadamkan api. Dan sudah tentulah semua bencana alam ini memberi kesan dan kerugian yang besar kepada manusia. Oke, satu lagi kesan daripada pemanasan bumi ialah pencairan ais di kutub. Oke, kita tahu kutub utara dan kutub selatan itu menyimpan air dalam bentuk ais. Jadi kalau kutub ini cair, maka hidupan di situ terjejas. Kalau kita tengok ni beruang kutub, sebab beruang kutub ini makan anjing laut yang ada di atas ais, selalu lepak di atas ais. Jadi bila cair, maka kurang kawasan ais, maka kuranglah makanan. Satu lagi, kalau ais di kutub itu cair, maka paras air laut akan meningkat. Jadi negara-negara kepulauan macam Singapura, Maldives, dan kawasan pesisir pantai akan tenggelam disebabkan kenaikan paras air laut.